Okey, seterusnya tentang keimunan. Apa itu keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Keimunan terbahagi kepada dua, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Keimunan aktif juga terbahagi kepada dua, iaitu keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Manakala keimunan pasif juga terbahagi kepada dua, iaitu keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan. Okey, kita akan bincangkan tentang keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif semula jadi ialah keimunan yang diperoleh apabila seseorang sembuh daripada jangkitan penyakit kerana badan menghasilkan antibodi sendiri. Antibodi yang dihasilkan oleh badan sendiri selepas serangan suatu antigen akan kekal di dalam badan dan melindungi badan kita daripada jangkitan semula pada penyakit pada masa hadapan. Seterusnya adalah keimunan aktif buatan. Keimunan aktif buatan ialah keimunan yang diperolehi melalui imunisasi, iaitu melalui suntikan vaksin. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah satu program ataupun usaha untuk membaiki daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak atau dewasa terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin ialah mengandungi antigen yang diperoleh daripada virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan atau mati. Vaksin ini sengaja disuntik ke dalam badan untuk merangsang badan menghasilkan antibodi terhadap antigen sebenar yang mungkin menjangkiti badan. Okey, seterusnya tentang keimunan pasif. Keimunan pasif semula jadi ialah keimunan yang diperoleh secara semula jadi daripada ibu. Sebagai contoh, antibodi daripada ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah kepada fetus. Bayi menerima antibodi yang hadir dalam kolostrum, iaitu susu ibu yang dirembeskan pada peringkat awal penyusuan. Seterusnya adalah keimunan pasif buatan. Keimunan pasif buatan ialah keimunan yang diperoleh melalui suntikan antibodi tersedia. Antibodi yang sedia ada ini diperoleh daripada darah pesakit yang telah sembuh daripada penyakit. Okey, kita akan bincangkan tentang perbandingan antara keimunan pasif dan keimunan aktif. Kita pergi kepada persamaan. Persamaan di antara keimunan aktif dan keimunan pasif adalah yang pertama, untuk melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Yang kedua adalah keupayaan badan melawan jangkitan penyakit. Yang ketiga, melibatkan interaksi antara antibodi dan antigen. Okey, kita akan bincangkan tentang perbezaan di antara keimunan aktif dan keimunan pasif. Bagi keimunan aktif, suntikan vaksin diberi sebelum seseorang dijangkiti penyakit. Manakala bagi keimunan pasif, suntikan antibodi tersedia diberi sebelum atau selepas dijangkiti penyakit. Perbezaan kedua, bagi keimunan aktif, antibodi dihasilkan oleh badan sendiri. Manakala bagi keimunan pasif, antibodi diperoleh daripada sumber luar, iaitu seperti daripada susu ibu ataupun melalui plasenta. Perbezaan ketiga, bagi keimunan aktif tidak memberi perlindungan serta-merta, tetapi keimunan pasif dapat memberi perlindungan serta-merta. Perbezaan keempat adalah keimunan aktif adalah keimunan yang kekal dan lebih lama, manakala keimunan pasif adalah keimunan yang tidak kekal. Okey, kita akan bincangkan lebih lanjut tentang vaksin. Bagaimana vaksin merangsang penghasilan antibodi. Seperti yang telah kita bincangkan, vaksin adalah penyediaan organisma, sebagai contoh adalah virus ataupun bakteria yang boleh menyebabkan penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin ini sengaja disuntik ke dalam badan.
vaksin tersebut akan merangsang sistem keimunan untuk menghasilkan antibodi. Seterusnya, antibodi dihasilkan oleh badan untuk melawan antigen yang lemah tersebut. Apabila antigen sebenar menjangkiti badan, antibodi sudah bersedia untuk menentang penyakit. Okey, bagi kanak-kanak ataupun bayi di Malaysia perlu mematuhi jadual imunisasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia daripada umur 0 ataupun 1 bulan sehinggalah berumur 15 tahun. Okey, terdapat pelbagai vaksin yang perlu dipatuhi ataupun perlu diikut di dalam jadual imunisasi, iaitu contohnya vaksin BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis ataupun batuk kering, juga dipanggil sebagai TB. Vaksin hepatitis B adalah untuk mencegah penyakit kanser hati dan kerosakan hati. Vaksin difteria, tetanus, pertussis ataupun kita panggil sebagai vaksin DTaP untuk mencegah penyakit difteria, kancing gigi dan pertussis, iaitu penyakit batuk kokol. Bagi vaksin HIV adalah untuk mencegah jangkitan radang peparu dan otak. Vaksin polio adalah untuk mencegah penyakit polio ataupun kelumpuhan. Vaksin campak adalah untuk mencegah penyakit campak. Okey, vaksin tetanus adalah untuk mencegah penyakit kancing gigi. Vaksin campak, beguk, rubella adalah untuk mencegah penyakit campak, beguk dan rubella. Bagi vaksin beguk dan rubella juga untuk mencegah penyakit beguk dan rubella. Bagi vaksin JE ataupun Japanese Encephalitis adalah untuk mencegah penyakit jangkitan otak. Manakala vaksin HPV adalah untuk mencegah penyakit kanser cervix bagi perempuan. Okey, ini adalah contoh penyakit batuk kering, kanser hati, difteria, kancing gigi, batuk kokol, radang peparu, jangkitan otak, polio ataupun kelumpuhan dan campak. Beguk, rubella, kanser cervix. Okey, tempoh perlindungan vaksin berbeza mengikut jenis vaksin dan cara penghasilannya. Sesetengah vaksin memberi perlindungan sepanjang hayat, manakala sesetengah vaksin memberi tempoh perlindungan yang terhad. Dos penggalak diperlukan kerana dos pertama tidak mencukupi untuk merangsang keimunan badan bagi mencapai kepekatan antibodi yang mencukupi untuk memberi perlindungan yang berkesan kepada jangkitan penyakit. Okey, Rajah 4.7 menunjukkan graf gerak balas imunisasi primer dan sekunder. Okey. Bagi suntikan vaksin yang pertama ataupun imunisasi primer, kepekatan antibodi dalam badan hanyalah pada skala 5. Sekiranya kita menginjek dos penggalak, iaitu suntikan vaksin kedua sebagai imunisasi sekunder, kepekatan antibodi akan meningkat dengan lebih cepat. Kepekatan antibodi tersebut akan meningkat pada kadar optimum untuk melindungi seseorang daripada jangkitan penyakit. Okey, respon imunisasi primer berlaku apabila sistem pertahanan badan bertindak balas terhadap antigen untuk kali pertama. Pada masa ini, sistem pertahanan badan mengenal pasti antigen dan menghasilkan antibodi terhadap antigen tersebut. Antibodi ini kekal dalam ingatan sistem pertahanan badan. Respon imunisasi sekunder berlaku apabila individu tersebut dijangkiti sekali lagi oleh antigen yang sama.
Pada masa ini, sistem pertahanan badan yang menyimpan ingatan tentang antigen tersebut akan menghasilkan antibodi dengan segera supaya dapat bertindak dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Okey, bahagian terakhir adalah amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Antara amalan yang baik adalah perlu kerap makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, mendapat tidur yang mencukupi. Yang ketiga, sentiasa membasuh tangan. Yang keempat, mengamalkan gaya hidup yang aktif. Yang kelima, mengamalkan hidup tanpa stres. Yang terakhir, sentiasa menjaga kebersihan badan dan pakaian. Okey, apa kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial dan ekonomi sesebuah keluarga? Yang pertama, imunisasi amat penting kerana mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Yang kedua, tahap kesihatan yang optimum dapat menjamin kualiti hidup serta produktiviti kerja. Yang ketiga, migrasi pekerja asing ke Malaysia telah membawa bersama penyakit seperti TB. Yang keempat, ekonomi sesebuah negara amat bergantung kepada produktiviti pekerjanya. Tanpa pekerja yang produktif, ekonomi negara akan lumpuh. Yang kelima, memandangkan kos rawatan perubatan kian meningkat, salah satu cara untuk mengurangkan beban kos rawatan kesihatan yang tinggi adalah dengan membeli insurans perubatan. Okey, sekian saja untuk bab 4. Sekian, terima kasih.